Pelajar-pelajar, pernahkah anda terkena renjatan elektrik apabila memegang pemegang pintu? Mengapakah kejadian ini berlaku? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang cas elektrostatik. Objektif pembelajaran kita ialah menjelaskan dan berkomunikasi tentang kewujudan cas elektrostatik dan contohnya dalam kehidupan harian. Kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan maksud cas elektrostatik. Yang kedua, menerangkan tentang aktiviti menentukan kewujudan cas elektrostatik. Yang ketiga, menghuraikan dengan contoh elektrostatik dalam kehidupan harian. Pelajar-pelajar, berbalik kepada kamu terkena renjatan elektrik apabila memegang pemegang pintu, sebenarnya kejadian ini berlaku akibat pemindahan cas elektrik antara badan kita dengan pemegang pintu yang mempunyai cas-cas elektrik yang statik. Okey, ada berlaku pemindahan cas di antara badan kita. Okey, di tangan kita. Okey, berlaku pemindahan cas di antara tangan kita dengan pemegang pintu. Okey, yang mempunyai cas-cas elektrik yang statik. So, cas-cas statik ini dikenali sebagai apa? Sebagai cas elektrostatik. So, istilah penting di sini ialah cas elektrostatik. Sekarang kita lihat apakah maksud cas elektrostatik. Alright. So, cas elektrostatik ialah cas-cas elektrik yang statik ataupun pegun. Apa maksud pegun? Pegun ialah tidak bergerak. Sekarang, jom kita kaji kewujudan cas elektrostatik pada bahan. Cikgu gosokkan sikat dengan kain bulu. Okey, cikgu gosokkan lama-lama, kemudian dekatkan pada cebisan kertas. Lihat cebisan kertas tertarik pada sikat. Okey, pelajar-pelajar nanti boleh buat. Kemudian, cikgu cuba pula dengan pembaris plastik. Cikgu gosok lama-lama, dekatkan pada cebisan kertas. Tengok, cebisan kertas tertarik pada pembaris. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat bagaimanakah cas elektrostatik antara bahan terhasil. Okey, cas elektrik terdiri daripada cas-cas positif iaitu proton dan cas-cas negatif iaitu elektron. Sekarang kita akan lihat rajah di sebelah kanan ialah struktur atom. Okey, ianya terdiri daripada proton yang bercas positif. Okey, ini proton. Dan ini ialah neutron yang bersifat neutral. Okey, dia tidak bercas ya. Okey, yang di luar ni, yang berada di orbit ni, okey, yang kerap bergerak ya, yang boleh bergerak ni ialah namanya elektron yang bercas negatif. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Okey, jom kita lihat rajah di sebelah kanan. Okey, mulakan dengan cas-cas yang sama jenis. Okey, saling menolak. Tengok yang ni cas positif dengan positif dia menolak. Negatif dengan negatif dia juga menolak. Tetapi cas yang berlainan, okey, berlainan jenis akan saling menarik. Okey, ni cas positif, ni cas negatif, dia saling menarik di antara satu sama lain. So, ini ialah electrostatic attraction, iaitu tarikan di antara cas positif dan juga cas negatif, dan di bawah ni ialah electrostatic repulsion, penolakan di antara dua cas yang sama. Okey, bagaimanakah cas elektrik antara bahan terhasil? Yang merangkumi poin yang seterusnya iaitu bahan yang menerima elektron bercas negatif. Bahan yang kehilangan elektron bercas positif. Okey, bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama banyak ya, dikenali sebagai neutral iaitu tidak bercas. Kita lihat rajah di bawah ni, bilangan proton lebih daripada elektron.
maka bahan itu bercas positif. Kita tengok bilangan proton 1, 2, 3, 4, 5. Elektron hanya ada 2. Okey, so elektron 2 dan proton 5. Maka bahan tersebut bercas positif. Sebab apa? Sebab bilangan proton lebih daripada bilangan elektron. Bahan yang kedua pula, bilangan elektron lebih daripada proton, maka bahan ini bercas negatif. Alright, kita kira. Proton ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 proton. Okey, iaitu yang bercas positif. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elektron yang bercas negatif. Jadi, elektron melebihi proton. Maka bahan tersebut adalah bercas negatif. Okey, bagaimana pula bahan yang ketiga? Bilangan proton dan elektronnya sama. Maka bahan tersebut bercas neutral. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elektron. Okey, dan 5 proton. Maka bahan tersebut bercas neutral. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok, okey, hanya elektron. Ingat ya, pelajar-pelajar, elektron sahaja dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Manakala proton, alright, proton tidak bergerak. Ni bukan proton saga. Ini proton di dalam atom. Okey, proton tidak bergerak. Hanya elektron sahaja yang bergerak. Jom kita lihat rajah di sebelah ni. Sebelum digosok. Macam sikat dengan kain bulu. Okey, dengan pembaring dengan kain bulu. Yang cikgu buat eksperimen tadi. Alright, ini kain bulu bercas neutral. Iaitu 3 proton dan 3 elektron. Begitu juga dengan pembaris pada mulanya bercas neutral. Iaitu 3 proton dan 3 elektron. Ini sebelum digosok ya. Sekarang kita gosok. Okey, selepas digosok apa yang berlaku? Gosok. Pemindahan elektron berlaku dari kain bulu ke pembaris. Tadi 3 elektron. Sekarang dah jadi 1 elektron. Sebab apa? Sebab 2 elektron telah pun bergerak atau berpindah ke pembaris. Maka pembaris menjadi 5 elektron dan protonnya tetap sama iaitu 3. Okey, 3 proton dan 5 elektron. Maka pembaris ini bercas negatif. Dan kain bulu pula bercas positif. Alright, kita lihat dengan lebih lanjut. Sikat yang digosok dengan kain bulu tadi. Okey, mula-mula kain bulu ni neutral dan sikat juga neutral. Tetapi setelah digosok, okey, apa yang berlaku? Alright, sikat yang digosok dengan kain bulu menerima elektron dari kain bulu dan bercas negatif. Okey, jadi siapa yang bercas negatif? Ya, sikat bercas negatif. Ini menyebabkan sikat dia akan menarik cebisan kertas yang bercas neutral ni kerana wujud daya tarikan antara cas-cas positif pada kertas dan cas-cas negatif pada sikat. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan belajar tentang elektroskop. Apakah dia elektroskop? Elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Okey, rajah di sebelah kanan ni ialah elektroskop yang terdiri daripada cepi logam, penebat. Kat sini ialah kerajang emas. Jadi, mencapah atau tidak kerajang emas ni kita akan belajar sebentar lagi. 3 jalur yang akan kita uji pada elektroskop iaitu jalur neutral, jalur yang bercas positif dan jalur yang bercas negatif. Kita mulakan dengan jalur neutral dulu. Alright. So, jalur ni tengok neutral positif dengan negatif sama bilangannya. Okey, kita dekatkan kepada cepi logam. Kemudian apa yang berlaku? Kerajang emas tidak mencapah kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Alright. So, yang ini boleh tertarik kepada positif dengan negatif. Yang ini sama. Ini semua sama. So, tidak ada pencapahan yang berlaku kat sini. Alright. Sekarang kita letakkan jalur yang bercas positif. Kat sini positif. Okey.
Tengok apa yang berlaku. Kerajang emas mencapah kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Alright, bila kita letak jalur yang bercas positif, hanya elektron saja yang boleh bergerak ya. So, elektron daripada kerajang emas, okey, dia akan tertarik, okey, naik ke atas. Okey, tertarik kepada jalur yang bercas positif ni. Jadi, dia akan berada di sini. Alright, di kawasan CP logam ni lah. Alright, jadi apa yang berlaku meninggalkan cas-cas positif yang banyak di sinilah. Alright, so cas positif dengan cas positif dia akan menolak antara satu sama lain. Maka kerajang emas pun mencapah. Sekarang kita letak pula jalur yang bercas negatif. Okey, so cuba tengok. Bila kita letakkan jalur yang bercas negatif, cas-cas negatif ni, okey, pada CP logam ni dia akan turun ke bawah. Dia akan tertolak. Sebab cas yang sama akan menolak kan. So, elektron ni dia akan turun ke bawah. Ke mana? Ke kerajang emas. Alright. Ni elektron yang turun tadi ni lah. Okey. So, berlebihlah elektron dekat sini. So, yang positif dengan negatif ni, okey, dah cukup padanan dia. Kawal dia tertarik antara satu sama lain. Yang kelebihan cas negatif ni, yang lebih ni tadi berada di sini dan menolaklah antara satu sama lain. Okey. Itu sebab ayat di bawah ni. Kerajang emas mencapah kerana cas yang sama menolak antara satu sama lain. Harap pelajar dapat faham. Jom ikut cikgu buat eksperimen di makmal sains. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah sebuah elektroskop, kain bulu dan juga pembaris plastik. Kita gosokkan pembaris plastik dengan kain bulu. Okey, kita gosokkan lama-lama. Kemudian, kita akan dekatkan pembaris plastik kepada CP logam. Few moments later. Okey, pelajar boleh lihat kerajang emas mencapah. Cuba lihat ya dekat bawah tu kerajang emas mencapah. Kita lihat elektroskop daun emas ni atau kerajang emas ni dicipta oleh siapa sebenarnya? Dicipta oleh seorang ahli fizik yang bernama Abraham Bennett. Okey, pada 1787. Semakin jauh pencapahan kerajang emas, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul. Okey, ni rajah. Okey, gambar yang dulu dicipta oleh Abraham Bennett. Okey, kita lihat apakah contoh elektrostatik dalam kehidupan harian. Kejadian kilat ialah salah satu fenomena yang berkait dengan cas elektrostatik. Okey, apa yang berlaku? Geseran antara awan dengan udara menyebabkan awan-awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, awan di sekitar ni di atas ni. Okey, kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud di antara cas positif di bumi dan juga cas negatif pada awan. Okey, kita tengok kejadian kilat ni. Nampak tak? Tarikan di antara cas positif di bumi ni, okey, dengan cas negatif pada awan. Bahagian atas awan ni bercas positif. Tengok awan ni, bahagian atas dia bercas positif. Tapi bahagian bawah awan bercas negatif. Jadi, apa yang berlaku sebentar lagi? Cas negatif pada awan ni, okey, dia akan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Di bumi ni bercas positif. Nampak ni bercas positif. Jadi, ada tarikan di antara cas positif di bumi dengan cas negatif pada awan. Maka berlakulah satu lintasan. Jadi lintasan cahaya tadi ialah kilat. Okey, kita tengok konduktor kilat. Biasanya dipasang di mana? Dipasang di bangunan-bangunan yang tinggi untuk menyediakan suatu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat ni terus masuk ke bumi. Okey, cara ni untuk apa? Untuk melindungi bangunan daripada disambar kilat. Alright, ni dia konduktor kilat Okey, so dekat sini nanti terus saja arus daripada arus volta yang tinggi daripada kilat tu akan terus disalurkan ke bumi. Okey, kita tengok simulasi kilat. Okey, dapat ditunjukkan dengan menggunakan apa? Penjana Venn diagram di mana? Di makmal sains Alright, sebenarnya penjana Venn diagram ni apa? Dia adalah penjana elektrostatik
menggunakan tali sawat yang bergerak. Okey, mengumpulkan cas-cas elektrik di dalam sfera logam. Ini dia sfera logam. Okey, so bila penjana ni dihidupkan, kita on switch, okey, tali sawat akan bergerak. Ni tali sawat kat sini bergerak dan bergeser-bergeser dengan elektron. Okey, so what happen? Pemindahan elektron berlaku. Okey, menyebabkan penjana menjadi bahan yang bercas. Cas positif berada di mana? Berkumpul di sfera yang besar. Okey, ingat ya, di sfera besar ni ialah cas positif. Okey, kalau yang sfera kecil ni, ni sfera kecil ni bercas negatif. Okey, so nampak tak cas positif, cas negatif? Akan ada apa kejap lagi? Ada tarikan. Okey, akan ada tarikan di antara satu sama lain. So, apabila sfera kecil ni didekatkan ke sfera besar, cas negatif dan positif akan saling tertarik. Alright, antara satu sama lain. Maka lintasan elektrik. Okey, nampak ni ada satu lintasan cahaya kat sini. Okey, seperti kilat. Dah terhasil. Sekarang kita dekatkan sfera kecil ke sfera besar. Nampak di situ ada lintasan cahaya seperti kilat. Jom kita tengok kalau kamu sentuh penjana Van de Graaff, apa yang berlaku? Rambutnya tegak dan berjauhan. Kenapa ya? Apabila penjana Van de Graaff dihidupkan, kubahnya bercas positif. Badan manusia ni neutral, di mana bilangan cas positif sama dengan bilangan cas negatif. Jadi bila kita sentuh kubah yang bercas positif, cas negatif akan diserap dari badan kita. Ini menyebabkan badan bercas positif, termasuklah helaian-helaian rambut. So, helaian-helaian rambut yang mempunyai cas yang sama ini akan menolak antara satu sama lain yang membuatkan rambut terpacak. Sekarang kita akan lihat penyelesaian masalah harian berkaitan dengan elektrostatik. Okey, semua orang ada TV kat rumah kan? Apa yang berlaku? Letih kita nak mengelap skrin TV kita yang cepat sangat berhabuk. Sebab apa? Kerana cas negatif pada habuk, dia akan tertarik ke cas positif pada skrin TV kita. Jadi kita nak guna apa? Ni kita guna ni. Ini ialah kain mikro gentian okey, atau microfiber. Okey, mikro gentian yang merupakan bahan anti elektrostatik supaya skrin TV kita tidak cepat berhabuk. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.